Okay, fine. Alright. Okay, kita dah start mulakan live kita ya. Cik Kede? Okay, baik. Okay. Assalamualaikum. Hello everyone. Selamat sejahtera, selamat pagi. Salam kasih sayang buat semua yang sedang menyaksikan live UCAM Seoul pada hari ini. Hari ini 21 hari bulan Julai, hari Jumaat, hari yang penuh berkah. Semoga hidup kita ataupun apa saja yang kita lakukan, tugasan-tugasan kita pada hari ini diberi keberkatan dan juga kita sentiasa berada di bawah rahmat dan juga kasih sayang Allah. Okey. Bersama saya pada hari ini, pada kali ini, Madam Safi daripada Jabatan Pembangunan Korporat. Okey, selaku moderator anda, dan tajuk yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah nak belajar mana? Jadi kita akan bersama dengan 3 insan hebat UCAM daripada 3 fakulti. Saya perkenalkan panel kita yang pertama di hujung sana yang kacak sana tu adalah Landscape Architect Adi Zakwan selaku Dekan Fakulti Agroscience. Kemudian kita ada yang cantik jelita Puan Aida Nasrin dari Dekan Fakulti Sains Sosial dan Teknologi Maklumat, dan kita ada Puan Maliah Alwi daripada Dekan Fakulti Pengurusan Perniagaan. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Cik Adi sihat ni? Cik Adi dah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita sebenarnya nak ucapkan jugalah tahniah kepada adik-adik lepasan SPM kita ni lah yang dah pun mendapat tempat pengajian, betul tak Kak? Okey, dan yang orang kata UPU punya result hari tu keluar berapa bulan? 7 hari bulan Julai. 7 hari bulan Julai. Dan kita nak ucapkan juga tahniah kepada pelajar lepasan SPM yang telah pun mendapat keputusan kan. Jadi kepada mereka-mereka yang telah pun mendapat tempat pengajian pilihan, tahniah kita ucapkan. Tapi kalaulah adik-adik yang mungkin kurang berjaya mendapat tempat untuk sambung belajar dan berminat untuk sambung belajar, UCAM masih lagi membuka ambilan Julai, okey, sehingga hujung bulan Julai ini, okey. Jadi sebelum kita tanpa melengahkan masa lagi lah, kita nak sembang cerita, nak belajar kat mana, kita nak cerita tentang kita punya viewers ni rasai keseronokan belajar dekat UCAM ni kan. Okey, saya mulakanlah soalan yang pertama kepada Puan Malia. Okey, Puan Malia, boleh tak Puan ceritakanlah sedikit sejarah penubuhan UCAM dan apa agaknya kelebihan UCAM ni yang perlu dijadikan tempat sebagai orang kata pilihan tempat pengajian adik-adik dekat luar sana lah. Ya, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Salam Jumaat. Actually kat UCAM ni kita rasa suasana agak damai, tenang, sejuk plus baru nak naik panas sikit. Alright. So untuk UCAM ni sebenarnya bermula pada 1999. Kita mula ditubuhkan sebagai College Risda. Dan masa tu kalau tak silap saya, program kita buatkan tak banyak lah. Kita hanya diploma sains komputer plus dengan TVET. Okey, selepas tu kita develop dengan program akademik yang lain. Kita ada, masa tu kita ada joint venture dengan UPM, UITM. Kita ambil program pada pengurusan perniagaan, pengurusan pertanian, sains pertanian, and then dengan UITM kita ada pengurusan ladang. Okey, dan selepas tu bila kita dah develop, kita dah ada peningkatan, kita dah ada buildings kita sendiri. So sebagai college, of course kita nak meningkatkan lagi taraf sebuah college tersebut. So kita pun buat persediaan lah untuk menuju ke college university. So pada 8 Disember 2014, so kita dinaik taraf kepada College University Agroscience Malaysia. So itulah UCAM sekarang ni. So selalu kita tanya, kenal UCAM tak? Tak kenal College Risda? Kenal. Betul. Actually daripada College Risda kita upgrade kepada UCAM. Betul. So UCAM adalah College Risda juga. Okay, kita asalnya daripada College Risda. So dinaik taraf kepada UCAM. So apa petandanya pada tahun 1999 kita dah wujud kan? Sehingga sekarang ni, that means kita adalah establish. Betul. Kita establish di pasaran. Kita tak ada orang kata macam sambung belajar kat sini takut kita tutup, kita hantar ke tempat lain. Tak. Alhamdulillah saat ini kita establish. So
kau nak sambung belajar sini, jangan risau, jangan khawatir lah, jangan was-was. Terus datang ke UCAM. Selain pada tu, saya rasa kalau kita buat survey lah sikit as compare to other IPTS, yuran kita masih compatible. Masih orang kata mampu lagi kepada orang lain. Dan kita juga menawarkan asrama yang agak kos dia tak berapa nak tinggi. So saya rasa yang itu akan ulas kemudian kan. And then kita kat sini ada barisan pensyarah yang terlatih. Maksudnya bukan terlatih macam ni lah, ada pengalaman lah. Dan kita sebenarnya bila nak jadi pensyarah ni, kita kena go through various seminar, bengkel, okay, untuk update kita punya knowledge, untuk update macam-macam lah sikit, especially dengan trend sekarang ni. Sebab sekarang ni kita ada macam-macam benda, especially yang melibatkan IT kan. So kita pun kena update lah, okay, di segi lecturer itself. Dan insyaAllah saya rasa kita pun dalam progress untuk upgradekan kita punya facilities, insyaAllah lah. So jangan risau, datang je kat UCAM. InsyaAllah kami ada pensyarah yang actually friendly dengan student. Berkepakaran juga. Ya, berkepakaran juga. Dan datang je kat sini, jangan risau. Jangan kata kat UCAM ni tak biasa dengar lah, boleh ke nak sambung belajar. Tak, kita ramai graduan kita dah melahirkan ramai graduan. Kita pun baru lepas convocation yang ke-20. Maknanya 20 kali kita buat convocation. 20 tahun lah kita buat convocations. Okay, so jangan risau, UCAM ni insyaAllah establish. Okay, institusi untuk sambung belajar. Betul. Dan kita kita mungkin boleh tambah kita adalah milikan penuh ya, RISDA. Betul. Saya lupa. Kita adalah salah satu-satunya institusi di bawah RISDA, IPT, di bawah RISDA. Dan kita juga naungan yang besar kita adalah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Betul. Okey, betul. Jadi kita nak beralih kepada soalan yang kedua lah. Kita nak bertanya dengan Cik Adi. Okey, Cik Adi. Okey. So Cik Adi, kita nak tanyalah bagaimana program akademik di UCAM ni dirancang bagi memberikan orang kata memberikan landasan yang kuatlah kepada hala tuju ataupun perkembangan pelajar ni nanti, Cik Adi. Okey, berkenaan dengan program akademik ya, Mas Safi. Okey. Betul. Bagi program akademik kita di UCAM, kebanyakan program ataupun kalau kita nak kata ke semua program kita menepati keperluan industri. Jadi pensyarah dan juga Jabatan Hal Ehwal Akademik membantu dalam merancang setiap program supaya bersesuaian dengan keperluan dan kehendak industri. Okey, untuk makluman, UCAM merupakan universiti yang berteraskan pertanian tetapi tidaklah mengabaikan bidang-bidang lain seperti keusahawanan, perkawanan, sains komputer dan sebagainya, kerana kita tahu bahawa bidang pertanian ini memerlukan satu sistem sokongan yang kuat untuk berjaya. Okay, kalau kita tahu sekarang ni masalah yang sering digembar-gemburkan berkenaan dengan keselamatan makanan, keterjaminan, ya betul, food security. Jadi memerlukan adik-adik di luar sana untuk berganding bahu dengan UCAM dan juga agensi-agensi dalam kerajaan yang lain untuk membentuk satu sistem rangkaian keselamatan makanan yang menjamin makanan kita lah. Kita manusia ni setiap hari kena makan, betul? Betul. Tapi ada rakan-rakan lain. Jadi benda itu menjadi hasrat dan juga objektif utama di dalam UCAM sendiri untuk membantu dalam membentuk satu industri pertanian yang baik. Okay, selain daripada itu, bagaimana program akademik ini dirangka? Kita merancang program akademik kita di UCAM untuk mengikut kehendak industri dengan menyediakan para pensyarah kita sendiri. Okay, para pensyarah kita sendiri mempunyai latar belakang industri yang boleh memberi pengajaran, input yang terbaik untuk para pelajar kita untuk bersedialah di luar sana. Okay, jadi program-program akademik kita ini dirancang mengikut keperluan dan juga program-program akademik kita ni mendapat akreditasi penuh MQA. Betul. Okay, jadi pelajar-pelajar ataupun bakal-bakal pelajar di luar sana tidak perlu takut untuk masuk ke UCAM untuk menimba ilmu dan sebagainya. Jadi banyak lagi benefits ataupun faedah yang bakal-bakal ataupun adik-adik di luar sana lepasan SPM, diploma dan sebagainya untuk sambung belajar. Selain daripada itu,
program akademik kita juga kita membuat semakan program akademik secara kerap, okey, ataupun kita melihat kepada mana-mana subjek ataupun konten kepada program-program kita itu supaya masih relevan. Okey, jadi kalau kita tengok ada subjek-subjek tertentu yang memerlukan penambahbaikan, memerlukan input yang baru, jadi kita membuat penambahbaikan supaya subjek ataupun program akademik kita kekal relevan dengan industri-industri di luar sana. Okey. Jadi dalam proses untuk penambahbaikan ataupun semakan semula, kita ada lantikan panel industri. Okay, jadi macam contoh Diploma Sains Pertanian, Bachelor Agrosains dan sebagainya, kita meletakkan ataupun melantik panel industri ini supaya panel industri ini memantau ataupun memberi input yang terkini berkenaan dengan apa yang diperlukan di luar sana. Okey, jadi kita di dalam kampus ini tidak ketinggalan dengan kemaskini di luar sana di dalam industri berkaitan dengan teknologi, proses, garis panduan dan sebagainya, supaya apa yang pelajar-pelajar kita terima bersesuaian dan juga bertepatan dengan kehendak industri. Kita nak lahirkan pelajar-pelajar kita supaya pelajar-pelajar kita ready to work. Okay, so kita tak perlu dah industri di luar sana tu tidak perlu untuk melatih pelajar-pelajar kita semula bila masuk bekerja. Jadi dengan keupayaan pelajar-pelajar ataupun kemahiran yang mereka terima di UCAM, dan sepatutnya pelajar-pelajar kita dapat deliver lah ataupun dapat memenuhi keperluan industri. Selain daripada itu, kita juga membina pelajar-pelajar kita supaya untuk menjadi entrepreneur, betul sebutan dia, job creator, okey, usahawan dan sebagainya. Kita ada usahawan tani, usahawan agro, usahawan lanskap dan sebagainya. Jadi supaya mereka ini dapat menjana satu peluang pekerjaan untuk komuniti-komuniti mereka di luar. Jadi tidak hanya mengharapkan keluar daripada UCAM mempunyai segulung diploma ataupun ijazah untuk bekerja dengan orang, tapi menjadi teras kepada pembangunan ekonomi setempat, membangunkan masyarakat dan sebagainya. Dan ini juga telah terbuktilah dengan alumni-alumni kita yang berjaya untuk membina jenama mereka sendiri, membina syarikat mereka sendiri kan. Sebelum ni pun banyak Puan Safi kita interview alumni-alumni yang berjaya. Jadi itu adalah contoh ataupun testimoni bagaimana UCAM membina ataupun merangka karier bakal-bakal pelajar. Macam mana yang dikatakan UCAM ni melatih mereka menjadi usahawan ni, Cik Adi? Okay. Adakah dalam subjek tu sendiri ke? Betul. Yang tu kalau eloknya tanya dekan ni dia adalah okey, kita merangka supaya mereka ini ada satu sikap ataupun inisiatif untuk menjadi seorang usahawan dengan aktiviti-aktiviti pelajar, dan juga di dalam setiap silibus ataupun subjek mereka ada subjek keusahawanan, dan pensyarah-pensyarah kita sendiri pun mempunyai pengalaman dan juga banyak melatih mereka untuk membina seorang modal insan yang boleh menjadi usahawan yang baik. Okay, sebab tu para pelajar di dalam ni banyak aktiviti-aktiviti pelajar yang berkonsepkan keusahawanan, ada jualan dan sebagainya. Jadi mereka mengambil peluang yang UCAM sendiri sediakan untuk menyediakan mereka di luar sana. Okey, baik. Okey, bila cerita pasal program akademik tadi kan Cik Adi kan? Betul. Mungkin Cik Adi boleh kongsikan lah antara program-program akademik yang ditawarkan oleh Fakulti Agrosains. Yang kata niche di UCAM adalah Agrosains kan? Mungkin boleh Cik Adi kongsikan. Di Fakulti Agrosains untuk program akademik kita bermula dengan program asasi. Okey, kita ada program asasi sains yang menjadi laluan pantas ke program bachelor kita, iaitu ada dua bachelor sains pertanian dan bachelor pengurusan lanskap. Okey, jadi adik-adik tidak perlu menghabiskan masa
untuk mengambil diploma, untuk mendapatkan psikologi ijazah. Tetapi jika lepasan adik-adik lepasan SPM untuk melanjutkan ke program diploma, ke peringkat diploma, kita ada diploma sains pertanian, diploma pengurusan lanskap, diploma pengeluaran ternakan, diploma pengurusan peladangan. Okay, jadi ni antara program-program yang ditawarkan di Fakulti Agrosains, dan jika para pelajar kita berminat untuk sambung ke pengajaran berkaitan dengan program di Fakulti Agrosains, saya ucapkan atau saya berbuka berlapang dada untuk menerima bakal-bakal pelajar kita untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Fakulti Agrosains. Ya, mari. Okey, baik. Jadi kita kasih Puan Aida lah, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Teknologi Maklumat, boleh kongsikan antara program-program akademik yang ditawarkan oleh FSTM. Okey, bagi FSTM, wah tu dia. Fakulti Sains Sosial dan Teknologi Maklumat, kami ada 4 program, iaitu program dalam diploma, iaitu diploma pembangunan luar bandar. Kita ada juga diploma English in Communication. Lepas tu kita juga ada bahagian teknologi lah, kalau kita sekarang sebut TVET, kita pun ada juga di FSTM. Kita ada diploma Sains Komputer Rangkaian dan juga diploma E-Perniagaan. Nak cerita sikit tentang satu diploma yang agak sebenarnya pada masa kini, diploma E-Perniagaan ni sebenarnya sangat-sangat orang kata on demand. Kalau nak cari, nak jadi orang kata nak jadi usahawan online dan sebagainya, boleh menggunakan melalui diploma E-Perniagaan tu sendiri, yang mana kita akan ajar banyaklah technical part, dan juga kita ajar juga bagaimana dari seluruh perniagaannya sendiri, dan semua sekali lah berkaitan dengan teknologi zaman sekarang. Jadi ini antara orang kata yang mana pelajar-pelajar yang berminat, bolehlah kita join FSTM. Kita ada 4 program tersebut. Jadi adik-adik yang mana lepas SPM, yang memang kita galakkan lah untuk menyertai kami. Mungkin Puan Aida boleh tambah sikit lah tadi diploma pembangunan luar bandar. Dia kan satu-satunya di Malaysia kan? Ya, betul. Diploma pembangunan luar bandar itu tak boleh nak cakap apa. Memang kalau setakat hari ni, alhamdulillah, inilah yang paling ramai student dia, yang mana diploma, sebab kita sains, kita bukan sains stream ataupun kita bukan account. Dia macam ini bagi budak pelajar-pelajar yang mana lepasan SPM di peringkat sekolah, yang mana setiap sekolah pun saya rasa memang ada sains social science, yang mana mereka boleh menyertai kita di fakulti, yang mana kalau ikutkan diploma pembangunan luar bandar memang satu-satunya di Malaysia. Tak ada diploma ni di universiti. Tak ada. Dan alhamdulillah kita punya alumni kita kebanyakannya memang banyak menyertai lah agensi-agensi di bawah kementerian, yang mana memang menjurus kepada diploma ni pun dicetuskan adalah disebabkan menteri sendiri, bekas menteri kita yang lepas, yang mana mencadangkan untuk penumbuhan diploma pembangunan luar bandar. Dan disebabkan itu sehingga hari ini pun alhamdulillah di bawah di bawah kementerian sendiri, kita ada saya rasa dekat 18 agensi. 18 agensi ni menyediakan peluang-peluang pekerjaan lah kepada diploma pembangunan luar bandar ni sendiri. Alright. Okey, baik. Puan Amalia pula, antara program-program ditawarkan oleh FPP? FPP adalah Fakulti Pengurusan Perniagaan, di mana fakulti ni antara terawal lah yang berada di UCAM. So program kami agak banyak sikit lah berbanding dengan fakulti lain. Dan juga sebenarnya saya suka mengatakan bahawa FPP adalah satu fakulti yang evergreen, sebab evergreen yang daripada dulu sampai sekarang diperlukan. Dan kita pergi ke mana-mana universiti, pergi ke IPTS mana-mana pun, kita akan jumpa program yang lebih kurang sama. Sebenarnya program ni mendapat tempat untuk rakyat Malaysia lah. Sebab ada orang kata, kalau saya belajar business admin, takkan nak berniaga? Tak, kita ada banyak-banyak cabang. Tapi memang di sini hasrat kita untuk melahirkan usahawan, supaya you all boleh penat bekerja, hasil titik perlu dapat kat you all sendiri. Itu our intention lah. So untuk program di bawah FAP, kita ada bermula daripada master, satu-satunya master yang berada di UCAM buat masa ni lah. So kemungkinan akan datang kita mungkin akan ada master yang lain, master in business admin.
Dan kita ada Bachelor Business Admin, tapi kita majoring dalam Agriculture Management. Ada orang takut nak masuk. Dia kata, saya tak nak bertani, saya tak nak pergi kebun. 1 jam kredit je, maknanya tak lama pun berada di ladang. Sekejap, at least kita nak you all ada knowledge berkaitan pertanian. In case, sebab kita pun ada student pada BBA yang menjurus pada dah mula perniagaan dia dalam bidang pertanian. Penternakan lembu ada. So kita at least you all boleh grab opportunity sekarang ni, sebab kita memang berhadapi masalah food security. You all boleh grab peluang ni untuk jadi usahawan tani, kan. So kita ada BBA majoring dalam Agriculture Management. Kita ada Bachelor Accountancy, okay, perakaunan. Kita ada Diploma Perakaunan, Diploma Business Management, perusahaan perniagaan. Kita ada Diploma Kewangan Islam, Diploma Pengurusan Tani, dan juga kita ada juga foundation asasi pengurusan perniagaan. Asasi ni biasa orang kata fast track lah kepada degree. Setahun asasi, and then you all boleh sambung pada BBA ataupun BACC. Sebab dulu bila kita dengar asasi pengurusan perniagaan, kita fokusing akan sambung pada BBA. Tapi sebenarnya track record kita menunjukkan ramai student BBA asasi yang sambung ke Bachelor Account. Sebab ada orang kata takut nak ambil account ni susah. Memanglah account ni dia banyaklah you all kena belajar account, tapi insyaAllah kat sini kami cubalah untuk membantu pelajar-pelajar ni supaya benda tu tak nampak susah. Dan orang kata peluang pekerjaan dekat mana-mana diperlukan. Ya, diperlukan account business. You all boleh bekerja dekat admin, boleh bekerja dekat HR, boleh bekerja dekat perolehan, boleh kerja dekat marketing. Skop kerja meluas. Okay. Alright. Itu yang jadi bila kita sebut pasal orang kata peluang pekerjaan kan, kita nak tahu jugalah kebolehpasaran pelajar-pelajar UKM kita kan, dan apa antara peluang-peluang pekerjaan di bawah FPP ni, Puan Malia. Okay, kebolehpasaran pelajar UKM pada tahun 2022 91.73% lah. Daripada tahun 2020 kita 89. So sekarang ni kita dah naik lah pada 91.73. So kebolehpasaran ni di-combine dua lah. Satu sambung belajar, satu lagi bekerja. Sebenarnya di dalam FPP ni banyak bidang yang nak sambung ke mana-mana, bekerja pun boleh. Sebab kita ada alumni kita yang bekerja kat Petronas, bahagian perolehan di Petronas, ada bekerja kat sektor banking, ada bekerja pegawai kerajaan, ada yang bekerja dekat bahagian HR, bahagian admin, macam-macam lah. Kalau ikut daripada tahun 1999 sehingga sekarang ni, banyaklah sektor yang pelajar kita ceburi. Maknanya peluang pekerjaan tu ada, insyaAllah, dengan syarat pelajar ni bila masuk UKM kena belajar macam-macam benda. Janganlah terlampau pasif duduk diam kan. So join dengan aktiviti yang kita ada. Okay, kita akan adakan finishing school kat sini. Join finishing school, at least kita akan ajar macam-macam, orang kata hands on lah, kesediaan mereka. Dan sebenarnya kita di dalam Fakulti Perusahaan Perniagaan, kita memang wujudkan satu subjek pada semua program kena ambil, iaitu subjek keusahawanan. Dalam subjek ni bukannya dia belajar je, dia belajar dalam 30%. 70% lagi student ni bukan digalakkan lah, memang diwajibkan untuk berniaga. So dia akan buka gerai dalam tempoh beberapa minggu. So dia pelajar ni perlu sediakan penyata kos supaya dia tahu macam nak kira kos. Okay, berapa selling price dia, berapa harga dia nak jual pada produk dia, berapa keuntungan yang dia ada, macam mana proses kerja dia. So kita mau ajar supaya dia keluar nanti dia boleh jadi usahawan. I see. Sebab kita tengok student kita ada yang meniaga, ada yang buka kopi kat bawah ni, Mars Coffee. Mars Coffee kat bawah ni. Sekarang ni kalau tak silap saya, student tu dia dah buka dekat Kelebang. Hari sebelum ni saya dengar dia dekat Kelebang. Tapi saya tak sure. Kat Ipoh pun ada. Kat Ipoh pun ada. Naziro. Ada Naziro dengan live. Mengikutlah kan. Adalah Naziro dengan live. Bersama-sama dengan kita kan. Kita ucapkan tahniah lah. Tahniah kepada student ni. Walaupun dia tak habis belajar lagi, dia dah ada bisnes dia. I see. So itu yang kita nak. Sebab kita tak nak student ni fokus saya dah habis kerja, saya dah habis belajar, saya nak bekerja di mana. Kita nak saya dah habis kerja, saya dah ada plan bisnes apa. So kami akan bantu macam mana perancangan, macam nak daftarkan dengan SSM. So yang ni semua kita akan bantu. Dan bagi peluang pada orang lain untuk kerja juga kan? Ya, betul. Dia menjadi job creator kepada orang lain. So dia dapat membantu komuniti setempat menaikkan lagi. So macam kalau kita tengok tagline Richwood ni, di sini lahirlah usahawan jutawan. Kita tak ada sampai usahawan jutawan. Di FPP lahirnya usahawan, ataupun di UKM lahirnya siswa usahawan, insyaAllah. InsyaAllah. Puan Aida macam mana pula FSTM, alumni
Ni yang habis belajar kan, apa antara peluang pekerjaan yang mereka boleh sertai? Alhamdulillah lah. Kalau di FSTM kebanyakan kami contoh untuk diploma pembangunan luar bandar, kebanyakannya kalau ikutkan kita nampak hari ni ada yang sambung belajar, yang memang ke peringkat lebih lagi lah degree, yang mana dan juga ada juga yang bekerja di sektor-sektor tertentu, dan juga di banyak agensi-agensi di bawah kementerian pun ramai juga yang sekarang ni yang memohon lah, ada juga majlis bandaran dan sebagainya. Dan khususnya sebenarnya diploma pembangunan luar bandar ni, mereka ni kalau boleh kita memang nak tempatkan mereka ni di agensi-agensi yang mana di kawasan luar bandar, bukannya bekerja. Jangan expect macam saya nak kerja dekat ni lah tau. Itu kalau ada rezeki insya-Allah dapat masuk agensi mungkin di kawasan bandar, tapi peluangnya tu banyak di kawasan luar bandar sebenarnya, sebab dia bukan membangunkan kawasan itu nak jadi bandar atau sebagainya, tetapi pembangunan luar bandar ni lebih kepada pembangunan manusia itu sendiri, nak handle kampung-kampung ni tadi, macam mana nak berjumpa, nak berhubung dengan orang dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau diploma lain seperti diploma English for Communication, ini tak boleh cakap apalah, memang pasaran kita setiap tempat memerlukan. Contohnya corporate, dan juga PAPR yang mana kebanyakan student kita pun sekarang ni ada yang di hotel, ada yang bersama dengan company yang lain, company besar yang mana memang memerlukan. Ada juga yang meneruskan pembelajaran untuk ke peringkat nak jadi cikgu pun boleh juga, tapi kena ambil lah dulu diploma perguruan kan. Itu salah satu perkara jugalah. Selain daripada tu, kalau di SKR ini pun alhamdulillah kita punya di SKR student kita kebanyakannya tak ramai sebenarnya. Bila tak ramai ni kita tahu kat mana dia pergi. Jadi antara yang menarik dengan di SKR ni, pelajar kita ni yang mana berkhidmat dulunya di LI, di company tersebut, dan diterima kerja di company, orang kata ini bukan company biasa-biasa, bukan company orang kata company Malaysia, tapi company luar negara, yang mana nak menggunakan khidmat dia untuk berada di tempat tu. Itu antara perkara lah. I see. Jadi kita nampaklah orang kata student kita ni dah dilengkapi daripada waktu dia belajar lagi kan, dengan skill, pelbagai skill. Okey, macam mana pula dengan Fakulti Agroscience Cik Adi? Apakah antara peluang pekerjaan dan keboleh pasaran pelajar-pelajar kita daripada FAS ni? Okey. Kalau daripada segi peluang kerjaya ni untuk pelajar Fakulti Agroscience sangat luas. Daripada segi bidang pertanian itu sendiri, kalau kita nak cakap berkenaan dengan konteks pejawatan kerajaan tu, memang banyak antara daripada fakulti kita yang memenuhi jawatan di dalam RISDA, Jabatan Pertanian pun ada, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah dan sebagainya. Itu memang tidak dinafikan mereka punya peluang tu sangat luas. Selain daripada tu, yang kita sangat bangga adalah kepada alumni-alumni yang menjalankan perniagaan sendiri. Kalau contoh yang daripada diploma Sains Pertanian, diploma Pengurusan Peladangan, diploma Pengurusan Lanskap, ada yang menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian mereka, ada yang tanam cili, tanam rock melon, tanam nenas, tanam semua benda berkaitan dengan pertanian. Jadi kita tahu bahawa sumber-sumber ataupun hasil-hasil pertanian ni demandnya tidak akan terhenti. Betul. Hari-hari kita perlu makan ayam, perlu makan sayur. Betul. Kan, kalau masakan tu tak ada cili pun tak sedap. Betul tak? Okey, jadi kerjaya ataupun peluang pekerjaan tu sangat luas jika adik-adik di luar sana menceburi bidang di dalam yang ditawarkan di dalam UCAMP sendiri. Selain daripada itu, disebabkan oleh persekitaran kita yang kalau kita nak kata kecil jugalah, kita tak ramai pelajar, dan juga kampus kita ni tak adalah terlalu padat. Jadi setiap pensyarah boleh memberi perhatian yang penuh kepada para pelajar dan juga guide mereka. Jadi selepas belajar tu, apa potensi yang ada dalam diri pelajar tersebut. So ada yang mampu, ada yang punya kemahiran-kemahiran tertentu, ada yang waktu belajar dia pandai menanam dan sebagainya. Jadi benda tu yang kita kembangkan supaya bila mereka keluar, mereka berani untuk memwujudkan pekerjaan mereka sendiri. Kalau dalam bidang lanskap, ada juga rakan-rakan
rakan-rakan alumni, ialah pelajar-pelajar ni bila dah keluar dia jadi rakan lah. Okey. Betul. Kan banyak peluang perniagaan yang mereka ceburkan untuk komuniti setempat, seperti jadi kontraktor, jadi supplier, jadi konsultan pun ada. Okey, jadi perkara-perkara tersebut, peluang-peluang pekerjaan tersebut perlu direbut oleh bakal-bakal pelajar di luar sana, tetapi dengan satu syarat, bersedia di peringkat pengajian tinggi ini dulu. Supaya bila kita nak keluar bekerja, bila kita nak menjadi seorang entrepreneur ataupun nak bekerja dengan mana company, kita menjadi individu yang bersedia. Okey, bukan hanya bila dah habis SPM terus nak bekerja. Okey, perjalanan tu dia akan jadi lagi sukar, okey, berbanding dengan bila kita bersedia, bila kita disediakan di dalam satu suasana yang sangat kondusif dengan individu ataupun pensyarah-pensyarah yang mempunyai pengalaman. Jadi ketersediaan para pelajar ni lebih bersedia di luar, okey, supaya menjadi seorang insan yang lebih berjaya. Betul. Jadi sambung belajar tu antara pilihan yang terbaik lah kan, daripada terus bekerja tu, Cik Ali, betul. kan. Okey. Walaupun kita tahu ada pendapat-pendapat yang berbeza, okey, tetapi daripada segi saya sendiri melihat kepada bagaimana untuk menyediakan diri kita dengan soft skill, dengan cara untuk bercakap, cara untuk bekerja, cara untuk menguruskan diri, semua tu kita belajar di dalam satu environment yang disediakan, iaitu di college ataupun universiti. Okay, jadi nasihatkan kawan-kawan yang lain, jadi teruskan sambung pengajian walaupun tidak memilih UCAM, tetapi perlu untuk memilih satu persekitaran yang baik untuk membina diri kita. Okey, tetapi yang terbaik adalah di sini. Okey. Di sini ada tempat yang terbaik. Gitu. Okey, Puan Aida, kita nak tanya Puan Aida lah kan. Bagaimana Puan Aida melihatlah tenaga pengajar di UCAM ini sangat membantu dalam, orang kata, meningkat ataupun menggilat potensi pelajar di UCAM ni, Puan Aida? Sebenarnya kan kita dekat UCAM ni yang paling seronoknya sebab nak kata pelajar kita bukannya tak pernah pelajar yang ramai tapi saya rasa dalam beberapa tahun yang lepas lah kita ada pelajar yang ramai, dan sekarang ni mungkin pengurangannya mungkin nampak ketaris disebabkan oleh PKP. Jadi kalau disebabkan kurang ramai tu tadi, kalau contohlah adik-adik ni pergi ke IPTA ataupun di institusi pengajar yang lain mungkin tak dapat macam mana yang ada di UCAM. Perhatian tu penting sebenarnya. Betul. Contoh macam mak ayah, bila anak ramai kan, anak-anak dia habis. Tak terkejar mak dia kan nak perhatikan anak-anak dia. Tapi bila anak ni kurang, anak dia anak seorang, anak dua je, insya-Allah memang mak dia akan bagi yang terbaik pada anak-anak dia. Itu konsep kita kat sini sebenarnya. Konsep kita di UCAM, kita betul-betul beri perhatian. Masalah kadang-kadang pelajar kita ni macam-macam masalah. Kat mana dia orang mengadu? Kalau mungkin kalau anak-anak lain graduan lain di universiti lain, mungkin dia akan rasa macam tak ada siapa nak bantu saya ambil lah orang kata mungkin ambil jalan pintas ataupun sebagainya. Tapi kalau di UCAM siapa je tak bantu. Siapa je tak bantu. Dari segi masalah pembelajaran, dari segi permasalahan individu tu sendiri dan sebagainya, semua akan dibantu. Ya, betul, sampai pensyarah yang tolong selesaikan. Ya, betul. Sebab kita kat UCAM ni kita macam family lah. Kita tak macam kita tak asingkan anak-anak kita ni, kita tak rasa macam mereka ni orang luar bagi kita. Tapi bila dia dah dia datang je pada kita, dia jejak je kaki dekat UCAM, dah kita akan ambil tahu daripada A to Z. A to Z pelajar-pelajar ni. Itu salah satu perkara lah yang saya rasa kat luar tak dapat seperti mana apa yang ada di UCAM. Sebab tu kalau pelajar kita daripada sijil, dia sambung lagi diploma, sambung lagi degree. Lepas tu dah tak berhati lagi tu, madam tak ada ke madam program master? Master alamak tak ada kata. Kita ada, tapi itulah kalau bidang yang berkaitan mungkin kita boleh suggest lah. Tapi saya kata tak ada masalah. Kalau rasa nak sambung lagi kata. Ini antara perkara lah yang mana memang saya rasa alumni-alumni kita kalau
tengok live ni pun akan orang kata apa, orang kata bersetuju dengan pendapat saya. Okay. Betul. Okey. Orang kata apa? Dah sekali CJ nak sambung ke diploma, nak sambung lagi kan, sebab itulah orang kata persekitaran yang sangat-sangat mesra dengan tenaga pengajar, dan juga bantuan juga daripada jabatan-jabatan lain yang membantu dari segi kewangan, dari segi HEPA dan sebagainya kan. Okey, kita nak tanya Puan Lia lah kan. Bila orang kata nak sambung belajar, student nak sambung belajar ni kan, ada duit ke nak sambung ke, nak bayar yuran macam mana kan. Jadi dari segi bantuan keuangan lah, ada tak antara beasiswa ataupun bantuan keuangan yang disediakan kepada pelajar yang nak sambung belajar dekat UCAM ni? Okey, di UCAM ni kita sebabkan kita adalah anak syarikat pada RISDA. So kepada anak-anak RISDA, pekebun kecil di luar sana, anak-anak staf RISDA, okey, anda sebenarnya amat bertuah sebab diberikan orang kata insentif dan juga beasiswa lah di bawah Yayasan RISDA. So pada anak pekebun kecil di luar sana, cepat-cepat datang daftar dengan kita. So antaranya lah beasiswa pada pelajar pada yang layak lah. Normally dia ada terma dan syarat yang kita kena patuhi. Okey, RM6,800 setahun. Kita ada bantuan sara hidup kalau siapa yang layak, RM15 sehari ataupun RM450 setahun pula, sebulan. And then kita ada insentif pendidikan staf pada saya nak sambung belajar pun boleh. Kita ada MBA kat sini, kita ada bachelor. So dia akan dapatlah one off. Kalau diploma CJ professional, kita pun ada CJ executive di UCAM ni. So boleh sambung. So dapat one off RM600. Kalau sambung peringkat master dan juga PhD RM750. And then kita juga ada insentif pada pelajar UCAM, iaitu sebanyak RM500 one off. Okey, dan juga bantuan laptop. Kalau yang layak akan dapat satu laptop lah. So pelajar yang mohon. Dan juga bila pelajar tu bergraduate dengan keputusan yang cemerlang, dia akan dapat lagi hadiah sebanyak RM2,000 daripada Yayasan RISDA. Anugerah, kita panggil sebagai anugerah Yayasan RISDA. Selain pada tu, kita ada juga skim bantuan galakan pendidikan daripada JAKWA, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli. Okey, pada anak-anak orang asli di luar sana yang rasa macam tak tahu nak sambung kat mana, datang ke UCAM sebab ada bantuan untuk anda. Biasalah bila kita sebut bantuan tak sepenuhnya. So kita sebagai parents pun kita kena ambil alih lah tanggungjawab tersebut. Dan jangan risau, sebenarnya kat sini kita ada juga flexible plan. Okay, boleh je berurusan dengan kewangan. Contoh katakan kita hanya mampu bayar banyak ni, so kita kena keluarkanlah setiap bulan kita mampu bayar berapa cara ansuran pada kewangan. So kat sini pun benda ni boleh dirunding. Kita tak adalah macam ada certain tempat, ada certain IPTS yang lain, mesti bayar RM1,000, kalau tak boleh daftar. So kita kat sini adalah bolehlah kita boleh berunding lagi untuk membantu. Sebab tujuan kita ingin membantu kepada golongan yang mampu ke yang tidak mampu di luar sana untuk sambung belajar. Okey, dan juga macam biasa pinjaman yang lain adalah PTPTN. So kalau pelajar ni boleh merujuk pada mungkin zakat di peringkat negeri, pinjaman-pinjaman lain yang dia mohon sendiri. So kita boleh bantu dari segi penyediaan dokumen untuk pelajar tersebut. Okey, so jangan risau di segi kewangan, insya-Allah kita boleh bincang. Dan macam saya pun ada 2 orang anak dekat IPT. So memang kita sebagai parents ni, kita pun kena aturkanlah perbelanjaan untuk mereka juga. So kita tak ada bergantung sepenuhnya pada bantuan ke PTPTN ke. Memang tidak cukup lah dengan keadaan sekarang ni. Okay, kita kena ni lah. Orang kata macam ramai juga yang kat luar sana kan, bila sebut PTPTN macam takut nak pegang pinjam PTPTN sebagainya. Tapi hakikatnya kita semua antara peminjam-peminjam PTPTN dan tak ada masalah dengan pinjaman tersebut tu kan. Saya pun masa degree ambil PTPTN. Saya bayar menggunakan EPF saya. Saya bayar sekali sebab bila kita bayar penuh kita dapat diskaun kan. So saya menggunakan EPF saya untuk bayar. Okey, baik. Alright. Jadi kepada adik sana yang rasa macam takut, tak ada duit nak belajar ke mana, jangan risau. Jangan. Peluang-peluang bantuan keuangan yang boleh membenarkan anda semua untuk nikmati orang kata pembelajaran yang perlulah untuk masa depan adik-adik. Safi ibarat macam ni lah. Nak pakai kereta tapi tak ada duit. Tapi kita bayar juga tiap bulan kan sebab nak pakai kereta kan. Ya, betul. Macam tu juga kita nak belajar. Betul. Sebab ramai yang tak nak belajar sebab yelah sekarang ni dengan trend bawa Grab, bawa Foodpanda lagi banyak income.
letak dekat kepala ni, kita bukan merancang hari ni. Betul. Kita merancang akan datang. Contoh akan datang, kita nak pergi pada high income nations. Okey, bila kita ke high income nation, automatically gaji akan meningkat. Sebab sekarang ni kita dah implement gaji minimum 1,500. Betul. So akan meningkat lagi. Kita yang tak sama belajar ni, level kita berada di mana? Betul. Macam mana kita nak grab keadaan gaji yang tinggi tadi? So dan juga bawa food panda ni ada banyak risiko jugalah. Betul. Orang kata jangan hanya melihat kesenangan sekarang ni Ya, dalam tempoh yang betul. Dan kita pun tak tahu sejauh mana gig ekonomi akan bertahan juga. Ya, kan? betul. Ekonomi kita tahu sejauh mana, sebab trend di pasaran sentiasa berubah. Betul. Akan datang, dan kita kena ubahkan diri kita mengikut pasaran. Macam mana kita ubahkan diri kan? Dengan education. Betul. Dalam Islam pun menggalakkan kita menuntut ilmu kan. Kata menuntut ilmu sampai ke negeri China kan. betul Jadi lah. memang ilmu adalah sebenarnya yang akan membentuk generasi kita yang siapa yang akan jadi pemimpin kita satu masa nanti kan. Jadi itulah tu ya. Nak tambah sikit lah. Okey, apa tu? Berkenaan dengan pembiayaan ni. Satu je saya pegang, saya banyak lah kot dengan pelajar, saya memang ada bercakap lah tentang perkara ni, iaitu kita ambil inisiatif kerajaan sekarang ni yang mana pelajar-pelajar yang mana 3.5 ke atas, 3.6 ke atas, PTPTN, pelajar kita memang ramai ya Puan Safia, betul. yang dapat 3.6 ke atas yang memang tidak perlu membayar apa-apa. kembali membayar kembali, dikonvertkan kepada beasiswa. dikonvertkan kepada beasiswa. Betul. Rajin dan dengan bantuan tenaga pengajar di sini, insya-Allah benda tu bukan mustahil kan. Contoh yang SPM ni, kalau resultnya cemerlang, kita ambil foundation. Betul. Kemudian foundation kat kita di UCAM memang Fast tak track. fast track percuma ya adik-adik ya. Itu sangat penting, percuma, dan seterusnya sambung ke peringkat degree. Okey, dan kalau resultnya baik, okey, dia akan berkombo dengan 3.5 ke atas, insya-Allah dia tak perlu lagi bayar PTPTN. Nampak tak kat situ? Betul. Percuma tak payah fikir apa-apa. Lepas tu dapat gaji, seronoknya. Enjoy ya. Itu yang penting. Sebab tapi kena tahulah kat mana macam mana caranya dan bagaimana peluang-peluang ini boleh kita boleh dapat program-program tersebut mungkin kat tempat lain tak ajar macam ni. Kalau di UCAM insya-Allah kita cuba bantu. Betul. Dan kalau ikutkan macam pengalaman kita baru-baru ni Majlis Convocation kan, kita semua rasa sangat gembira lah, sebabnya bila tengok student naik tu anugerah naik chancellor semua yang dapat pointer-pointer yang tinggi-tinggi. Yes, agak ramai kan. Kita rasa bangga tengok. Sangat bangga, betul. Betul. Cik Adi hari ni dah kesejukan ya. Cik Adi punya aircon kuat sangat hari ni. Okey, tak apa, kita teruskan soalan kepada Cik Adi pula lah. Cik Adi tadi Cik Adi ada nyatakan tentang kita punya program ni seiring mengikut kehendak industri kan. Nak tahu jugalah kenapa mana-mana program pengajar ni perlu mengikut kehendak industri ni, dan adakah program kita semua ni memenuhi keperluan industri sekarang ni, Cik Adi? Okey, berkenaan dengan industri. Okey, so jadi untuk melihat bagaimana kehendak ataupun program-program kita bertepatan dengan keperluan industri lah. Okay, jadi kita tahu bahawa industri ni dia menyediakan peluang pekerjaan. Okay, jadi bila dia industri ni menjalankan projek ataupun menjalankan perniagaan lah. Industri ini menjalankan perniagaan, jadi mereka memerlukan individu-individu ataupun lepasan-lepasan IPT ni supaya bersedia untuk bekerja. Okey, jadi kalau contoh di dalam bidang pertanian, industri-industri di luar sana seperti industri peladangan, pertanian dan sebagainya, aquaculture ke ternakan dan sebagainya, memerlukan pelajar-pelajar ini mempunyai satu tahap yang bersedia untuk bekerja. Okey, jadi di UCAM bagaimana kita hendak align dengan keperluan industri itu, para pensyarah dan juga para pelajar dan juga industri sendiri, kita selalu bekerjasama melalui kerjasama industri, okey, bersama dengan agensi. Jadi kita di UCAM mempunyai hubungan rapat dengan beberapa agensi di luar sana, agensi kerajaan seperti
Risda sendiri, iaitu syarikat milik kita merupakan syarikat milik Risda, dan juga Jabatan Pertanian, ada juga beberapa kementerian, ada juga beberapa agensi swasta seperti Saim Dabi, ada juga agensi Prospek dan sebagainya kan, bekerjasama untuk melihat satu medium bagi kita menerima input-input yang bersesuaian. Bagaimana untuk menyediakan pelajar-pelajar kita. Kalau dalam bidang lanskap, kita selalu bekerjasama dengan industri-industri dan juga majlis dan sebagainya untuk mengetahui apa keperluan sebenar industri pada masa sekarang. Sebab kita tahu bahawa permintaan industri ini berubah-ubah mengikut peredaran masa, peredaran zaman. Tetapi jika kita di UCAM tidak melihat itu sebagai satu kepentingan, jadi kita akan melahirkan pelajar-pelajar yang outdated lah. Okey. So, banyak benda yang dia tak belajar, dan bila dia keluar ke industri, dia akan rasa terkejut. Okey, dekat dalam kelas dia tak belajar. Okey, jadi di dalam UCAM sendiri bukan hanya berteraskan pembelajaran di dalam kelas saja. Okey, kita tak duduk dalam kelas 2 jam, 3 jam. Okey, jadi kita membawa pelajar-pelajar kita untuk menjalankan amali, untuk menjalankan aktiviti hands on, okey, membawa mereka melawat ke tempat-tempat pekerjaan ataupun industri-industri yang related dengan bidang mereka, menjalankan projek-projek yang berkaitan. Okay, contohnya kalau pelajar-pelajar landscape, kita masukkan mereka dalam pertandingan-pertandingan. Okay, kalau pelajar-pelajar pertanian dan ternakan semua, kita bawa ke pusat-pusat ternakan, tempat-tempat aktiviti pertanian dijalankan, supaya dengan hasrat mereka membuka mata bahawa bidang yang mereka ceburi itu dapat menjana pendapatan, satu, dan juga memberi ruang kepada mereka express apa yang dia belajar. Okey, mengekspresi apa yang mereka belajar selama 3 tahun ke 4 tahun ke 5 tahun ke di dalam UCAM ini, untuk menjadi individu yang cemerlang di dalam bidang yang mereka ceburi. Okey, tu untuk keperluan industri. Jadi pentingnya kita UCAM sendiri melihat kerjasama industri di antara UCAM dan agensi-agensi lain. Sebab apa? Untuk menyediakan para pelajar mereka supaya bersesuaian dengan kehendak industri, dan tiada lagi masalah pelajar-pelajar kita tidak ada demand ataupun dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tu kita dapat atasi dengan menyediakan pelajar sehaluan dengan kehendak industri. Okey, baik. Alright, kita nak beralih kepada Puan Aida pula lah kan. Puan Aida, macam mana UCAM ni lah membantu para pelajar kita, mahasiswa kita ni mempertingkatkan dia orang punya interpersonal skill, untuk orang kata menyelahkan lah dia punya kompetensi dia orang nanti untuk bekerja nanti. Di UCAM Puan Safi, apa yang menarik, kita ada pelbagai aktiviti yang boleh mereka sertai. Contohnya macam tadilah Cik Adi cakap, kita ada macam-macam pertandingan di peringkat inovasi ataupun sebagainya, pertandingan landscape. Kita juga kita bagi mereka projek. Kalau di UCAM mereka handle sendiri projek-projek pertanian yang ada di UCAM. Selain daripada itu, kita juga kalau di bahagian di bawah Jabatan Hal Ehwal pelajar, yang mana kita boleh nampak banyak program-program kelab-kelab dan juga persatuan-persatuan yang mana ada di UCAM, yang mana sampaikan, saya rasa kita banyak persatuan ataupun kelab yang telah pun ke peringkat kebangsaan, yang mana memang itu antara kita punya objektif lah kepada mereka, supaya mereka tak duduk kat dalam meja. Itu yang paling penting. Mereka tak duduk dalam bilik belajar saja, ataupun mereka tak duduk bilik ataupun cari aktiviti-aktiviti mereka sendiri, tetapi kita berikan juga aktiviti-aktiviti tertentu bagi mereka untuk menyelahkan bakat mereka dan sebagainya. Yang menarik, macam saya sendiri, saya pegang 2 kelab yang berada di UCAM, yang mana salah satu kelab saya yang memang yang saya telah pun tubuhkan daripada 2015 yang lepas, iaitu gagasan anak seni UCAM ataupun GASU. Itu sangat memang kita daripada 2015 lagi sampai sekarang, bukan saya bukan saya yang tubuhkan, tapi sebenarnya pelajar yang tubuhkan. Pelajar yang beri idea untuk nak buat macam ni. Jadi saya follow saja mereka.
mereka nak buat apa, kita galakkan mereka buat. Jadi itu salah satu perkara lah yang mana akhirnya kita dapat pelbagai pencapaian di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri, di peringkat daerah maupun di dalam UCAM tu sendiri. Jadi kita macam-macam lah, kita ada buat pertandingan-pertandingan tertentu seperti pengisihan teater dan sebagai pidato, dan yang mana paling hampir dengan pelajar masuk dia je pun dah ada event lagi. Okey, pidato Negeri Melaka, di bawah TYT Negeri Melaka, pertandingan tu pun kita tengah siap sedialah untuk nak bawa pelajar ke pertandingan tersebut. Jadi kita menampak peluang-peluang inilah kadang-kadang memberi peluang pada mereka yang mana ada juga yang pelajar yang tak pernah keluar, yang duduk yang selama hari ini memang di sekolah pun dia pasif, dia belajar je, dah dapat pencapaian SPM yang baik, tetapi duduk di sini dia mungkin SPM tak berapa nak baik, result keluar tak berapa nak baik, jadi mereka terpaksa duduk mencari IPTS yang lain untuk menyambung pengajian. Tetapi peluang tu saya kata bukanlah nak cakap you ni tak baik ataupun you tak bagus, tapi sebenarnya bila keluar daripada perkara tersebut, sebenarnya kat sini dia boleh keluar dengan satu orang kata dia keluar daripada kelompok yang buku sahaja, keluar dan belajar dan cuba menyertai aktiviti-aktiviti tertentu disebabkan oleh pensyarah juga. Pensyarah yang suruh pergi masuk pertandingan ni. Kalau nak dapat markah itu antara je lah. Kena paksa. Tapi yang baik resultnya, alhamdulillah saya rasa inilah antara alumni yang saya rasa membanggakan, yang mana mereka dapat bekerja di contohnya macam Naim sendiri, Pali, ini antara keluaran-keluaran. Saya rasa alumni yang dengar boleh tahulah yang mereka-mereka ni semua ada di Makis, ada di Nafas, ada juga di Risda dan sebagainya, yang mana mereka bukan orang-orang biasa. Bukan orang-orang biasa di sana. Alhamdulillah, itu salah satu perkara yang mana jangan anggap UCAM ni tak ada apa-apa. Duduk, mungkin pelajar baru yang baru masuk nanti ni, jangan duduk kat bilik aja. Okey, jom kita sertai segala aktiviti, sama ada sukan, kesenian ataupun persatuan-persatuan yang lain ni, boleh, tak ada masalah. Okey. Alright. Kita ada soalan ke? Kita ada komen? Boleh kita tengok komen daripada penonton kita. Okey, kita ada Fazli Rahman. Dia hadir, dia pointer 3.89 CGPA hadir. Tadi ada pun ada sebut tentang betul. Kamila ni antara pegawai Makis kita yang tak perlu bayar bayar PTPTN. Dia tak, sebenarnya Puan Safi, dia adalah di bawah Yayasan Risda. I see. Dia dapat beasiswa Risda. Dia sendiri yang maklum pada saya. Yang mana saya rasa antara achievement yang paling banyak lah yang saya tahu tentang inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh Risda adalah melalui pelajar tu sendiri, iaitu Pali. Dia yang beritahu saya, madam, saya dapat beasiswa Risda waktu diploma. Kemudian sambung degree, dia mohon lagi, dia dapat lagi. Alhamdulillah. Tapi mula-mula masuk ke Risda, kemudian dia bertukar kepada Makis. Tapi tak apalah, tapi kan. Orang kata demand kepada demand kepada pelajar kita. Ini memang tinggi lah. Semua ni dua agensi berebut ni, kan. Tahu tak apa. Alright, kita ada itulah kata Fazli, tenaga pengajar ajar sangat faham, sebab tu boleh jadi macam ni. Bukan sebab saya, sebab tenaga pengajar katanya. Alright. Okey. Nur Fahmi kata tenaga pengajar berpengalaman dekat sini best sangat katanya. Alhamdulillah, Fahmi. Alright. UCAM bolehlah buat hari bertemu bersama alumni, setahu saya. Tu cadangan yang bagus kan. Dia kata setahu saya ramai alumni UCAM yang dah berjaya sehingga memegang jawatan yang bagus-bagus. Harap jawatan kuasa atau bahagian alumni ambil maklum dan laksanakan program ni, cadangan ni, insya-Allah. Alright. Ni Fahmi kata Floria UCAM dah ada nama. UCAM dah ada nama ni. Kita punya tauke Floria kita. Okey, alright. Kita ada ni lah kan. Okey, best study di UCAM kata Sharon Gana. Okey, best study di UCAM. Okey. Dan itulah, mohon moderator baca komen ni. Saya teringin nak tengok respon panel tentang idea ni. Okey dah. Kita idea tentang alumni tadi. InsyaAllah kita akan panjangkan. Dan telah dirancang pada tahun lepas lagi. Betul. Sebelum PKP lagi. Tapi PKP stop. Tahun lepas pun kita rancang sebabkan kita ada banyak program yang bertindih. Betul. So kita bawa lagi. Kita cuba untuk
minta EPA untuk kalau dapat buat tahun ni ke, insyaAllah. Betul, insyaAllah. Yang nak prefer datang ke UCamp ke, prefer buat di hotel ke, prefer betul. di mana? Ini pun kami nak tanya jugalah kan. Ya. Aku rindu nak datang UCamp sebab setahu saya zaman-zaman dulu Chancellery ni tak ada lagi. Kat sini kita panggil wakaf ya Ring. Tempat wakaf lah kan. Kita ada Dewan Tua je. Kotlah teringin nak tengok UCamp sekarang. So prefer buat di mana gathering tersebut? Alright. Kata Kata Iqmal lah, Fazli bukan orang biasa-biasa katanya. Okey. Kita ada komen lagi, Maman SJ, betul. UCamp banyak lahirkan pelajar yang hebat-hebat, tak rugi belajar dekat sana. Alhamdulillah, sekarang pun dah kerja assistant field dekat ladang sawit. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan kepada alumni yang hebat-hebat ni kan. Okey, Fazli ada respon dekat sini. Nak datang UCamp boleh imbau kenangan. Ya, betul. Jadi so kita akan rancang lah di UCamp. Betul-betul. Okey, boleh je madam kami datang ke UCamp, kata Fahmi nak datang ke UCamp. Jadi kita bolehlah setkan nanti perjumpaan alumni kita kan. Di UCamp. Kita buat sukan bersama pun boleh, insyaAllah. Sukan bersama. InsyaAllah. Ada pertanyaan daripada Ailisha, umur 30 lebih, boleh sambung belajar ke? Boleh. Unlimited. Umur 70. Kita ada part time, kita ada student MBA umur 40 lebih ke 50? 40 lebih. Ada. Betul. Ada budak diploma pun. Kita ada 40 lebih. Budak fakulti saya 40 lebih. Ada. Fakulti agroscience pun ada. Ada. 40 lebih ada. Menyambung diploma. Ya, ada. InsyaAllah datang. Sama juga yang yang mana yang sedang berkhidmat sekarang pun boleh, tak ada masalah, sambung dengan kita. Kita ada part time. Betul. Yang mana kenaikan pangkat. Okey, jadi sebenarnya aktif rancang ni perbualan ni. Jo ingat tak Jo dapat diploma pengurusan landscape ni okey Jo paling famous. Pelajar Dia famous sekali. masih bujang, kacak, bergaya. Jadi bolehlah tengok Usha Jo ni kan, view profile dia. Siapa Jo UCamp? Bukan Jo Jamul, Jo UCamp. Alright, kita nak sambunglah sementara ni kan, nanti kita akan bacakan lagi. Kita nak tanya Encik Adila kan, UCamp adalah kampus hijau kan. Adakah pada pandangan Encik Adila kan, adakah kampus kita ni sangat kondusif dan mesra pelajar, dan apa antara kemudahan-kemudahan yang kita nak tawarkan kepada pelajar kita? Okey, seperti yang semua maklum, kita punya kampus UCamp ni terletak di Melaka, di Alu Gajah Melaka. Dia satu tempat yang terletaknya di dalam kawasan luar bandar. Betul. Jadi kita tahu kawasan luar bandar ni mempunyai satu kawasan ataupun suasana yang kondusif, nyaman, tidak sesak kan. Jadi pelajar-pelajar di sini dan juga staf di sini sangat tenang. Okey. Jadi kena datang ke UCamp, sebab bakal pelajar kita pun kadang-kadang dia tak tahu UCamp ni di mana. Jadi sebelum dia mendaftar, ada ibu bapa yang datang melawat ke UCamp untuk tengok fasiliti kita. Okey, macam untuk pembelajaran, kita ada kelas yang sangat kondusif, sangat selesa, sangat lengkap. Okey, makmal sains, kita ada studio lanskap, kita ada makmal komputer, kita ada auditorium. Okey, jadi kalau mana-mana rakan-rakan pelajar ataupun adik-adik di luar sana yang nak tahu, yang tak berkesempatan untuk masuk, datang ke sini dulu, boleh pergi ke Facebook UCamp. Okey, di dalam Facebook tu ada pelbagai video, ada pelbagai gambar yang menggambarkan suasana tenang yang saya cakap tadi di UCamp. Okey, jadi daripada segi kelas, jadi pada segi tempat-tempat latihan amali, kita ada ladang. Jadi ladang kita ada plot-plot untuk pelajar-pelajar jalankan aktiviti amali mereka. Ada tempat untuk
menjalankan aktiviti ternakan, ada kolam ikan, ada tasik, ada tempat jogging, ada tempat healing dan sebagainya. So banyak. Okey. Jadi kalau masuk di UCAMP ni, ibu bapa sendiri pun tidak perlu bimbang ataupun risau dengan keselamatan anak-anak mereka. Jadi pelajar-pelajar kita di dalam kawasan kampus ini dijaga oleh staff-staff kita di sini supaya mereka dapat belajar ataupun mereka dapat tinggal. Okay, kadang-kadang ibu bapa ni risau apa yang mereka buat di kampus, apa yang mereka buat di kelas, datang kelas ke tak datang kelas. Kat sini kalau tak datang kelas, ada pensyarah-pensyarah yang boleh kejutkan. Jangan risau. Okey, macam yang Puan Aida, Puan Malia kata, kita jaga pelajar kita seperti anak-anak kita sendiri. Okey. Sebab itulah diorang datang habis di sijil sambung diploma sambung betul. Yang alumni sendiri pun rindu nak datang, nak merasai balik persekitaran mereka yang mereka belajar dahulu. Okey, jadi banyak fasiliti. Kita ada nursery Laskap, kita ada nursery pertanian, kita ada greenhouse, kita ada padang bola, pusat sukan dan sebagainya, asrama yang sangat lengkap, yang sangat selesa. Murah. Dan murah. Serendah berapa sehari? RM60 sehari. RM60 sehari. Mana nak dapat penginapan RM60 sehari. Yang selesa. Okay, yang selesa dan bersesuaian lah untuk kita tinggal selama beberapa tahun untuk belajar. Okay, jadi tak perlu bimbang, ibu bapa tak perlu bimbang, dan adik-adik di luar sana tak perlu bimbang tentang keadaan ataupun suasana. Okay, bangunan kita ni memang bangunan lengkap yang dibina untuk kampus. Okey, bukannya rumah kedai ke ataupun kawasan-kawasan yang kita sewa dan sebagainya. Jadi UCAMP dibangunkan sebagai institusi latihan pada awalnya, naik ke College Risda, dan sehingga sekarang kita ada fasiliti bertaraf universiti. Jadi pelajar-pelajar tidak perlu takut untuk datang belajar ke UCAMP kerana semuanya telah kami sediakan. Hanya perlu menjejakkan kaki ke UCAMP, datang ke Melaka. Jadi Melaka pun semua tahu banyak tempat yang boleh dilawati. Jadi kalau ibu bapa menghantar anak, lepas hantar anak boleh pergi jalan-jalan ke Melaka dan sebagainya. Okey. Jadi daripada segi fasiliti, daripada segi location, sangat bersesuaian sebagai satu pusat ataupun institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan ramai. Dan kalau ikutkan pelajar-pelajar yang duduk dalam asrama ni tak perlukan kenderaan, hanya boleh jalan kaki daripada satu tempat ke tempat kita yang punya lain. kelas, makmal, chancellery, padang, semuanya walking distance. Okey, maksudnya pelajar-pelajar kalau tak bawa kenderaan pun tak apa, okey, masih boleh berjalan kaki dalam suasana yang nyaman. Kalau pagi-pagi macam dekat Cameron Highland, ya, dekat sini. Nanti boleh tengok, kalau tak percaya boleh tengok dekat Facebook, gambar-gambar pagi hari berkabut dan sebagainya. Tu saya cakap tadi memang tempat untuk healing. Okey. Tempat untuk healing. Okey, baik, kita nak tanya Puan Malia lah kan. Bila kita sebut tadi tentang potensi diri pelajar, nak gilap diorang punya kompetensi diorang semua kan. Kita nak tahulah, adakah UCAMP ni menggalakkan pelibatan pelajar-pelajar bersama-sama dengan tenaga pengajar ni dalam projek-projek khas yang boleh memberi impak yang tinggilah kepada personality dan juga career development pelajar ni? Memang sangat-sangat menggalakkan, memang sangat-sangat adalah. Saya nak menzahirkan lah, memang ada seperti yang Cik Adi terangkan tadi, Puan Aida tadi. Contoh macam Floria, kita bertanding di peringkat kebangsaan, okey, di Putrajaya. Tapi bukannya Cik Adi seorang je, kita bawa sekali dengan student. Masa itulah kita memberi pendedahan kepada student. Sama juga dengan kelab-kelab. Okey, setiap program ataupun setiap fakulti kita ada kelab kita masing-masing. So sebenarnya kelab tu bukannya penasihat yang akan buat keputusan. Kita minta pelajar tu discuss ni apa aktiviti yang mereka nak buat. So kita just bagi pandangan supaya dia belajar macam mana nak jadi seorang leader, macam mana leadership skill dia, macam mana dia teamwork, cooperate each other, macam mana dia discuss untuk jayakan satu program tersebut. Saya biasa mesti ada perbalahan sikit. So inilah peranan kita sebagai penasihat untuk mencari solusi. So kita akan nasihat pada student lah, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Kalau boleh kita nak wujudkan student ni memang dia
ada bukan talented lah, macam dia ada pelbagai skill yang ada. Okey, pelbagai skill yang ada, contoh macam sukan. Kita offer sukan pada pelajar. So dia boleh pilih sukan apa nak masuk. Sebab cakap UCAN ni kita pun ada banyak. Kita ada bola, kita bola sepak, bola jaring, futsal, pingpong. So ni kan contoh macam student saya bola jaring. Dia yang tubuhkan sendiri, kebaikan mereka buat sendiri. Cuma diminta boleh tak siapa jadi penasihat. Tujuan penasihat tu adalah untuk mencari games kepada mereka. Kebanyakan mereka training sendiri semua tu. Sebenarnya pelajar ni memang secara tak langsung dia dah involvekan diri mereka sendiri. Bukan sahaja itu, di dalam subjek sendiri pun. So kita akan guide lah untuk dia siapkan FYP, untuk dia siapkan assignment, berkumpulan. Contoh macam fakulti kami yang macam saya terangkan sebelum ni, kita ada meniaga. So dalam meniaga tu biasalah ada juga konflik ke apa kan. Kat sini peranan kita lah macam mana. So sebab biasanya kita akan maklumkan benda ni bukan berlaku di sini. Once you all pergi menjadi usahawan yang sebenar, lagi banyak cabaran. Ini pun sikit cabaran. So macam mana nak handle. So kita akan ajar dia lah macam mana dia nak handle situasi tersebut. So memang setiap program kita normally kita akan involvekan student. Sebab kita nak student belajar. Jadi no wonder lah bila kita kita datang keluar berjumpa dengan industri, kita banyak dapat feedback yang sangat positif kepada alumni-alumni kita, kan. Jadi macam orang kata ada tu selalu most of the industri yang kita jumpa ni, bila ada alumni kita yang praktikal kat situ, kebanyakannya semua diserap bekerja disebabkan oleh dia orang punya interpersonal skill yang sangat bagus lah. Ya, betul. Sebab macam student kami pun macam student di bawah fakulti saya, macam accounting pun dia praktikal dekat audit firm. Mereka nak serap. Cuma kadang-kadang student ni jauh pada keluarga, nak balik kampung. So yang tu kita tak dapat lah kan. Alright. Jadi kita nak tengok Puan Aida, kan, kalau kita tengok senario semasa sekarang ni, dalam statistik pun menunjukkan lah ada 480,000 pelajar yang tak sambung belajar dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ni. Jadi apa pendapat Puan Aida lah berkaitan dengan isu ni, Puan Aida? Satulah yang saya lihat, kan. Sebenarnya isu pelajar yang tak nak sambung belajar ni satu kerugian pada negara sebenarnya. Sangat pada rugi. Negara, bukan pada bukan setakat diri mereka sendiri, tetapi lebih kepada negara, lebih kepada keluarga tu sendiri dan sebagainya, pembangunan. Sebab kalau mereka tak sambung belajar, okey, apa akan jadi pada, cuba fikir betul-betul lah, apa akan jadi pada masa hadapan mereka. Jadi kalau mereka ada SPM sahaja, adakah anda nak kerja sebagai mungkin pembantu kedai ataupun sebagainya sampai bila? Kan, sampai bila? You kena fikir untuk masa depan. Yang orang kata okey, mungkinlah ada juga di kalangan mungkin alumni kita yang tak berjaya ditempatkan di mana-mana institusi ataupun agensi dan sebagainya, tapi kita boleh nampak kat sini mereka masih lagi berusaha untuk dapatkan yang terbaik bagi diri mereka. Jadi ada juga yang orang kata cuba bisnes berniaga ataupun sebagainya. Jadi kalau contoh jadi seorang peniaga sekalipun tak dapat kerja yang sepatutnya mereka dapat, tapi mereka berniaga dengan satu semangat yang memang betul-betul nak berjaya, bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Jadi kalau sebenarnya tak ada degree, tak ada diploma sekalipun, ini masalah sebenarnya. Jadi macam mana dengan anak-anak, macam mana nak bentukkan keluarga tu sendiri? Macam mana you sebagai lelaki, contohlah yang saya paling geram sekali bila lelaki yang tak nak sambung. Sebab pada saya kalau di UCAM dia berbeza dengan IPTA, IPTS yang lain. Sebab kita di UCAM paling ramai lelaki mendominasi. Jadi kalau mereka ni tak nak sambung belajar, apa akan jadi pada anak cucu mereka nanti, keluarga. Penting sangat. Sebab takkanlah hanya SPM saja. Jadi kalau you nak jadi seseorang, kalau you jealous tengok orang lain ada pakai kereta mewah, ada gaji besar dan sebagainya, you kena fikir mesti kena sambung belajar, mesti kena ada kelayakan. Itu yang paling penting, kelayakan yang membolehkan anda untuk mendapat apa yang anda inginkan sebenarnya. Mungkin kalau SPM saja mungkin usahalah. Kalau yang berjaya tu
tu saya boleh katakan mereka gigih berusaha. Usaha yang mana orang kata tak ada jalan pintas bagi mereka. Mereka kena usaha macam mana mereka nak dapatkan sesuatu kejayaan ataupun sesuatu apa orang kata kewangan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang ada kelayakan dah memang masuk agensi mana sekalipun, masuk pekerjaan mana sekalipun, kerja kilang sekalipun, kalau dia tahu you ada degree, dia tak akan tempatkan you sebagai operator. Dia akan tempatkan you di admin ataupun sebagainya. Itu salah satu perkara yang kita boleh nampak penting sangat untuk sambung belajar. Sambunglah tolonglah sambung adik-adik. Jangan fikir terlalu singkat, jangan tengok apa orang kata view sekarang orang apa kerja Grab, kerja Grab accident bila-bila masa saja dan kita boleh nampak juga kalau ada juga yang nak jadi influencer, kita boleh katakan hampir orang kata tak sampai separuh pun yang berjaya sebenarnya. Yang lebihnya tu hanya orang kata sekadar boleh makan. Suam-suam kuku ya. Ya, suam-suam kuku. Tak dapat pun menjana income mereka melalui betul. Apa tu orang kata media sosial hari ini. Tapi yang satu lagi lah saya rasa yang mana nak jadi tiktokers dan sebagainya, korang kena fikirkan hari-hari korang kena fikir nak buat konten. Sampai bila you all nak buat konten, sampai bila you all nak buat konten. Jadi korang kena fikir betul-betul, sambunglah belajar. Kita yang dah tua ni pun yang dah kalau boleh nak sambung lagi nak sambung lagi, nak orang kata dapatkan lagi banyak ilmu untuk masa depan kita dan sebagainya. Jadi sebab bertambah masa, bertambah apa orang kata usia kita, macam-macam pengalaman dan juga macam-macam lagi perkara-perkara yang baru yang perlu kita belajar. Jadi itu salah satu perkara lah. Bukan yang muda ni kena ambil orang kata ambil grab masa muda tu sendiri. Tengah fresh lagi, otak pun okey. Okey, tak ada banyak masalah macam kita-kita ni dah masalah anak-anak lah macam-macam kan. Jadi kalau adik-adik yang mana boleh pasal SPM ni, orang kata cuba, orang kata ikutlah kata mak tu suruh sambunglah belajar. Janganlah kata tak nak lah mak, nak cari duit lah. Nak cari duit sampai bila nak cari duit. Okey, tambah nilai pada diri sendiri. Sebab belajar tu memang betul, belajar bukan hanya pergi ke institusi untuk belajar, tetapi kat luar sana pun mereka boleh belajar. Tapi untuk dapat kelayakan tu sangat penting lah untuk mereka belajar, untuk menyambung pengajian tu sendiri. Okay. Alright, okey, baik. Kita ada satu soalan ni daripada Fazli. Saya nak tanya pendapat panel lah. Apa pandangan para panel perbezaan universiti swasta dan awam? Sebab ramai yang membezakan status ni. Mungkin siapa boleh jawab? Cik Adi boleh jawab? Okey, untuk perbezaan apa tadi Puan Safi? Universiti awam, universiti swasta dan universiti awam. Sebab orang membezakan status ni. Universiti awam dan universiti swasta ni perbezaannya hanyalah kepada pembiayaan kepada universiti tersebut lah. Jadi universiti swasta memerlukan pembiayaan mereka sendiri. Okey, jadi sepenuhnya daripada institusi itu sendiri. Okey, kalau macam UCAM sendiri, antara yang kita dapat lihat bahawa daripada segi pembelajaran, daripada segi silibus, daripada segi kebolehan pensyarah, kualiti pensyarah, standardnya kita letakkan sama macam universiti awam. Okey, supaya kita dapat melahirkan pelajar-pelajar kita setaraf dengan universiti-universiti awam yang lain. Dan ini saya rasa telah terbuktilah dengan cerita-cerita tadi yang kita bincangkan awal tadi, bagaimana permintaan terhadap pelajar kita dan bagaimana terbuktinya melalui testimoni alumni kita yang berjaya menjadi usahawan yang baik, petani yang mempunyai pendapatan puluhan ribu ringgit sebulan dan sebagainya. Itu menjadikan bahawa meletakkan kualitinya di tahap yang sama, tapi perbezaannya hanyalah daripada segi pembiayaan itu sendiri. Dan universiti awam ini mendapat pembiayaan sepenuh 100% daripada pihak kerajaan. Okay, sebab tu kalau pihak kerajaan ini mewujudkan satu dana untuk membantu universiti, jadi tempat pun adalah terhad lah. Okay, jadi mereka daripada dalam kalangan pelajar pun perlu berlumba-lumba dan mempunyai keputusan yang baik untuk mengikuti program apa yang mereka nak di universiti awam. Okay, jika keputusan ataupun
tempat itu telah dipenuhi. Jadi apa yang kita nak belajar tu, contoh kalau kita nak belajar sains pertanian, okey, tempatnya di dalam universiti awam dekat Malaysia ni ada beberapa universiti saja yang offer. UPM, UMS, bukan UMT, UiTM saja yang menawarkan. Jadi hanya beberapa universiti awam. Jadi tempat tu mungkin perlu kita bertanding lah untuk berebut lah untuk dapatkan tempat untuk universiti awam. Tetapi bagi mana-mana para pelajar yang mempunyai minat, okey, bila dah habis belajar, dia tahu dia nak masuk bidang perakaunan ataupun dia nak masuk bidang pengurusan perniagaan, bidang lanskap, okey, tetapi tidak mendapat tempat di universiti awam, kita menyediakan tempat tersebut. Okey, tapi kadang-kadang pelajar-pelajar kita pun sekarang nak belajar dekat rumah kan, tempat-tempat mereka. Jadi bila dah dapat even dah dapat panggilan daripada IPTA sekalipun, tapi kalau dekat Sarawak ataupun Sabah ataupun Kelantan, kalau contoh dia duduk kat Selangor, jadi mereka perlu membuat keputusan yang betul lah untuk ni. Jadi ada juga bekas-bekas pelajar kita sendiri yang dia tahu mereka nakkan sesuatu daripada UCAM, dan mereka tahu bahawa UCAM boleh deliver satu pengalaman pembelajaran yang baik. Macam sebelum ni, minggu lepas pun ada parents daripada luar. Parents ni dia doktor veterina, kan. Sedikit saya kongsilah. Dia nakkan anak dia untuk masuk program diploma pengurusan ternakan untuk alignkan anak dia supaya nanti boleh jadi sama macam dia, doktor veterina. Jadi dia tahu bahawa UCAM merupakan salah satu IPT yang menawarkan program pengeluaran ternakan selain daripada universiti-universiti awam. Jadi mereka datang untuk melihat kesesuaian pengalaman pembelajaran. Dia jumpa dengan pensyarah dan pensyarah pun memberi respon yang baik. Jadi itu adalah satu kalau kita nak katakan perbezaannya hanya kepada tempat lah belajar dan sebagainya. Mungkin kita boleh tambah Cik Adi kan, mungkin dari segi syarat kelayakan masuk ke IPTA lebih tinggi berbanding dengan syarat. Bila kita tengok bahawa pembiayaan kerajaan ni dia akan belanjakan mengikut satu keperluan yang terhad. Jadi untuk dia letakkan program tersebut, dia akan letakkan satu tahap ataupun satu tahap kelayakan untuk mereka masuk lah. Kalau contoh diploma sains pertanian ataupun bachelor sains pertanian di UPM sendiri memerlukan result yang cemerlang untuk mereka masuk. Tetapi mungkin anak-anak ataupun bakal-bakal pelajar di luar sana tak mempunyai rezeki untuk dapat keputusan yang baik. Kita di UCAM ataupun IPTS sendiri menyediakan keperluan yang minimum tetapi masih mengikut kelayakan ataupun akreditasi MQA. Boleh tambah dia. Di segi degree diploma yang student hima sama je kualiti dia. Tak ada pun kata IPTA tak berkualiti degree, tak, sama. Kita di UCAM kita dapat kelulusan pada MQA, semua program kita mendapat kelulusan MQA. Kita juga mengikut pada keperluan-keperluan di semasa daripada KPT. Kita ada added lagi, kita pun ada ISO untuk memastikan pengurusan akademik kita berjalan mengikut seperti standard yang telah ditetapkan. Okey, kita ada. Jangan risau, jangan kata-kata daripada IPTS ni degree saya bawah sikit. Tak, sama je. Kalau you bekerja dapat, kalau keluaran IPTA dapat grade 29 ke 41, you pun dapat grade 41 ke 29, sama. Tak ada beza. Okey, jangan bila fikir kita pada IPTS ni kita ngecit tak kembangkan dah ada sikit. Kita sama. Okey, kita nak bacalah komen-komen ni. Kata Fahmi, pengalaman dulu masuk Floria sebagai student, sekarang kena urus pula pertandingan landscape untuk daerah sendiri, bawa ke negeri. Dulu masa interview kerja soalan paling banyak pasal Floria. Alhamdulillah, pengalaman lama di sini membantulah kat sana kan, kat luar sana. Okey, kita tengok lagi belajar pasal rumput di UCAM.
sekarang alhamdulillah kerja di bahagian rumput, maintenance dan construction. Alhamdulillah. Jaga stadium JDT ni. Betul, jaga stadium JDT, bukan kaleng-kaleng itu Ekmal Rezali kata. Okey, kemudian Jo kata dulu pernah mengetuai pertandingan lukisan antara IPTA Encik Adi lecturer pengiring. UCAM juara lawan UiTM dan universiti dekat Melaka masa tu. Alhamdulillah. Tahniah. Betul, teringat walaupun dah habis lama belajar kan. Okey. Dan kata Fazli Rahman, betul, dari segi dunia pekerjaan kami tengok MQA dan silibus yang diajar, kalau tepat dengan kemahuan kami ambil, tidak dipandang swasta ataupun awam, katanya. Betul. Okey, jadi sebenarnya dah lama dah kita sembang-sembang ni kan. Kita nak tanya soalan yang terakhir lah kan, kepada adik-adik dekat luar sana yang mungkin tercari-cari tempat nak sambung belajar, mungkin apa saranan atau pesanan lah Cik Adi kepada adik-adik dekat luar sana tu, Cik Adi? Okey, setelah panjang lebar kita berbincang ataupun bersama pada hari ini, saya rasa anak-anak ataupun ibu bapa di luar sana dapat gambaran yang jelas bahawa UCAM bersedia untuk menyediakan program akademik dan juga pengalaman pembelajaran yang terbaik di dalam bidang yang diingini. Okey, jadi rebut peluang, kita masih buka permohonan, betul. Okey, jadi tak perlu ragu-ragu, boleh pergi ke website UCAM ataupun di Facebook, ataupun kalau ada nama-nama ataupun kontak-kontak pensyarah, boleh directly contact. Mungkin ada saudara mara ke ataupun rakan-rakan yang dulu bekas pelajar UCAM, boleh minta nombor pensyarah ke, tak ada masalah. Jadi kita akan bawa mereka untuk mendaftar, menguruskan dan sebagainya, supaya proses pendaftaran tu menjadi lebih mudah. Okey, jadi jangan fikir, jangan terlalu berfikir panjang. Sediakan diri dengan ilmu dahulu sebelum bekerja. Okey, tidak perlu terburu-buru untuk bekerja, sebab kalau kita nak tengok daripada segi pembiayaan pembelajaran pun banyak, dan kita punya yuran pun sebenarnya kompetitif. Okey, sangat baik, sangat berbaloi, dan lokasi kita pun sangat selamat, bersesuaian untuk pembelajaran dan sebagainya, berada di negeri pelancongan. Okey, akses kepada pengangkutan, kenderaan dan sebagainya sangat mudah. Okey, asrama dan sebagainya, mempunyai bilangan asrama yang kita rasa cukup lah, mencukupi dengan kapasiti sebenar di UCAM. Jadi di dalam kelas pun bilangan pelajar kita kawal supaya perhatian kepada pelajar-pelajar kita dapat beri perhatian dengan sepenuhnya. Jadi tidak perlu ragu, ayuh sertai UCAM, mendaftar sebagai pelajar UCAM dan jadi sebahagian keluarga UCAM. Okey, itu saja. Okey, baik. Alright. Jadi kita dah dengar perbincangan yang panjang lebar hari ini kan kepada penonton-penonton dekat luar sana tu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Landscape Architect Adi Zakwan, Dekan Fakulti Agroscience. Terima kasih kepada Puan Aida Nasrin, Dekan Fakulti FSTM, dan juga Puan Mahia Alwi selaku Dekan Pengurusan Perniagaan. Okey, jadi kepada adik-adik dekat luar sana yang dah dengar kelebihan tentang UCAM, seronoknya belajar di UCAM ni, jangan lupa layari www.ucam.edu.my untuk rasai keseronokan yang sebenar yang diperkatakan oleh dekan-dekan kita tadi. Okey, jadi kita jumpa di next session seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Jom study UCAM. Assalamualaikum.